sebelum kita mulakan sesi pada malam ni. Malam ni insya-Allah saya akan minta supaya isteri saya sendiri, Ustazah Solehah, kongsikan dari segi mindset pengurusan anak-anak dan juga pengalaman beliau sendiri semasa menguruskan anak, terutamanya dalam tempoh PKP ni, di mana tempoh PKP ni sebenarnya agak tertekan para ibu bapa nak menguruskan anak yang ramai di rumah dan duduk bersama di bawah satu bumbung daripada pukul kalau kita bangun pukul 7 pagi tu 7 pagi lah kan. Biasanya kalau kita bangun waktu cuti PKP ni, tempoh PKP ni pukul 6 kita bangun dan kita akan tidur semula. Dan kita akan berhadapan dengan anak, start pukul 7. Dan kita sampailah ke malam dan kita akan berhadapan dengan wajah-wajah yang sama. Jadi saya akan minta supaya isteri saya, Ustazah Solehah, nanti untuk kongsikan pengalaman beliau dan juga mindset yang perlu ada supaya ibu bapa berasa kuatlah mental untuk kita tangani situasi yang sama kita hadapi setiap hari. Saya terbaca satu akhbar online apa yang berlaku di Europe. Ibu bapa yang bekerja di rumah, terpaksa buat kerja di rumah, berhadapan dengan situasi yang sama. Dialah sebagai guru kepada anak dia. Dialah sebagai tukang cuci lantai kepada anak dia, kepada keluarga dia. Dialah sebagai tukang masak untuk keluarga dia. Dan dia juga di rumah kena buat kerja seperti mana biasa dia buat di pejabat. Jadi sampai dikatakan satu ketika tu parent akan berasa burn out. Jadi disarankan di sana di Europe disarankan supaya ibu lah, especially terutamanya ibu, bapa ni kurang sikit terutamanya ibu disarankan supaya ambil masa untuk tempoh bertenang untuk elakkan burn out. Jadi ini satu yang berat lah kita tengok, sebab kita tak biasa dengan keadaan ni. Ramai sebenarnya, semua satu dunia tak biasa dengan keadaan ni. Dan bila berhadapan dengan situasi macam tu, apa yang disarankan oleh kerajaan di Europe sana, diminta supaya allocate masa untuk diri sendiri, me time lah seumpamanya. Jadi ada yang disarankan kalau boleh duduk dalam toilet lah, kunci. Jangan tengok muka anak-anak. Kalau boleh masuk bilik tu buat kerja sendiri. Ada ibu bapa yang komen, saya masuk bilik saya sendiri and then saya buka Telegram dan saya rasa tenang, saya keluar balik jumpa anak saya. Untuk kita sebagai seorang Muslim, kita sudah tentunya kita nakkan panduan yang betul yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi itulah yang saya minta supaya isteri saya buat preparation, sebab saya sendiri berada satu bumbung dengan beliau dan saya tengok beliau orang yang insya-Allah tenang, yang boleh kongsikan sesuatu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya minta supaya Ustazah Solehah meneruskan sesi yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara? Okay, Assalamualaikum ibu-ibu, ayah-ayah, umi abi, para isteri wanita, ataupun masih ada yang bujang ke. InsyaAllah pada malam ni seperti yang suami saya cakap tadi, mungkin pengalaman masing-masing berbeza dan apa yang saya nak kongsikan pun mungkin ada yang sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan, ibu, ayah implement, ataupun mungkin kena tengok juga kepada kesesuaian, kan? Sebab keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita tak sama. Setiap keluarga tu tak sama. Dan kita tak boleh membandingkan diri kita sendiri, keluarga kita, suami kita berbanding dengan orang lain, kan? Itu asas yang mesti kita faham. Okey, sebelum saya nak teruskan sesi saya malam ni, saya nak terangkan dululah, insya-Allah dalam sesi ini saya akan bahagikan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama sekali, saya akan berkongsi dengan ibu ayah berkenaan dengan konsep yang dibawa oleh seorang penulis buku pendidikan anak-anak mengikut Islam,
iaitu penulis yang terkenal lah. Mungkin ramai di kalangan yang menonton malam ni pun dah biasa dengan buku ni kan. Cuma kita macam refresh balik, nak macam recap balik lah kan. Sebab ilmu keibubapaan ni memang sentiasa kita kena recap, kita plan dan kita replan, kita improve. Dia tidak statik, tapi prinsip dia mesti samalah. Cumanya kaedah, strategi itu boleh berubah-ubah mengikut keadaan, situasi. Mungkin 5 tahun yang lalu anak kita seorang, mungkin sesuai kan. Mungkin dah bila masuk sekarang ni, anak mungkin dah jadi 3 orang kan. Mungkin dah 5 orang. So situasi itu berubah kan. So kita kena belajar untuk menjadi seorang yang sangat fleksibel dan juga kreatif dalam mendidik anak-anak. Okay. So part yang pertama ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah di sana, tentang cara pendidikan berkesan kepada anak-anak mengikut Tarbiyatul Aulad, buku Tarbiyatul Aulad. Di situ saya akan sharekan 5 poin penting. Kalau ibu-ibu nak tulis ke, nak catat sikit pun boleh. Ataupun kalau ada buku kat rumah, boleh nanti buat ulang kaji semula. Okay. Yang kedua, saya akan kongsikan apa yang kita boleh buat dengan anak-anak kita. Mungkin sekarang dah tinggal lagi seminggu lebih saja lagi untuk kita nak bersama dengan anak-anak dalam suasana yang macam ni. Tapi tak apa, kita bukan terlambat, kita masih boleh buat. InsyaAllah. Dan apa yang saya nak kongsikan ni mungkin tak semestinya di fasa PKP sahaja. Ibu ayah boleh buat, ibu-ibu boleh buat di luar selepas PKP ni pun. Sebab benda ni sangat praktikal. Dan part yang terakhir saya akan lebih kepada fokus kepada ibu-ibu. Okay, ibu-ibu yang saya sayangi kat luar sana lah. Bagi love sikit kat saya kan. Terima kasih. Okay, dan like, share. Saya akan kongsikan tips macam mana nak jadi seorang ibu yang tenang. Suami saya cakap saya tenang kan. Tapi wallahualam lah kan. Alhamdulillah. Macam mana nak jadi ibu yang tenang. Macam mana kita nak menjadi ibu yang boleh mengawal emosi dengan baik. So saya akan kongsikan beberapa tips. Okay, tips-tips yang mudah. Tak susah untuk kita buat. Tapi kita boleh buat. InsyaAllah. Okay. Sebelum saya nak teruskan, saya nak bacakan satu ayat Quran yang kita well known pun, semua orang tahu dan selalu baca, daripada surah At-Tahrim ayat 6. Kalau yang hafal boleh baca sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksudnya? Allah kata, bukan saya kata Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita semua orang beriman kan? Orang Islam lah, bukan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas pada semua. Islam ke kafir ke? Tapi ini Allah fokuskan kepada orang yang beriman. Kita lah. Okay. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. So kita sebagai ibu bapa, daripada kita terima jodoh, kita berjumpa jodoh dengan pasangan kita, kemudian kita dikurniakan anak, ataupun belum dikurniakan anak, insya-Allah akan dikurniakan anak, ataupun kita belum berkahwin pun, mungkin di sekeliling kita ada anak-anak kecil kan, anak saudara kita, anak murid kita, anak jiran kita. So ada di dalam ayat ni kita ada pertanggungjawapan. Kita sebagai ibu bapa, kita ada ada responsibility lah kepada ahli keluarga kita untuk memastikan bukannya kita saja, kita tak mau jadi ibu bapa yang kita baik, kita tak apa, cukup dah, saya setiap hari baca Quran, saya setiap hari baca Quran. Si ayah pula cakap, saya setiap hari pergi solat berjemaah kat masjid. Okey, saya dah jadi orang yang soleh, yang baik, ibu ayah yang baik. Tidak, kerana kat belakang tu ada disebut wa ahlikum nara. Maka kita bukan seorang diri berjalan laju ke depan, tapi kita kena bersama-sama memegang, orang panggil apa? Memimpin anak-anak kita. Berapa orang ada? Kalau saya ada berapa orang anak? Saya ada 7 orang. Ke-7 orang inilah saya kena pimpin bersama-sama
supaya selamat dari api neraka. Kita kena cakap perkara ni kepada anak-anak kita. Walaupun kita rasa, anak-anak faham ke? Cakap, tuan-tuan dan perempuan, cakap biar dari kecil. Nak masuk syurga dengan Umi tak? Umi nak, Abi, anak-anak Umi semua masuk syurga sama-sama. Cakap. Biarlah anak-anak rasa macam apa yang Umi cakap sekarang. Tapi sebenarnya, bila diulang-ulang perkara yang sama, masuk dalam hati anak kita, secara tak langsung, masuk dalam minda tak sedar anak-anak dan membentuk akhlak mereka. Dan mendidik anak-anak ni, saya terjumpa satu hadis, dia kata, apa yang ilmu yang anak-anak dapat semasa kecil, diumpamakan seperti kita mengukir di atas batu. Batu sifat dia macam mana, tuan-tuan perempuan? Kan? Kalau ada batu kat sebelah kita, lesung batu kita ambil. Kan? Lepas tu kita ukir. Susah tak? Kan? Susah kan? Tapi kalau dah jadi ukirannya, dia kekal tak? Dia kekal. Dia sangat susah nak hilang. Susah nak diukir, tapi susah juga nak hilang. That's why dia katalah hadis tu, ilmu anak-anak yang semasa kecil itu lebih terkesan pada anak-anak seperti kita mengukir di atas batu. So, bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dikurniakan anak-anak yang kecil. Kita masih lagi di fasa anak kita masih kecil. Kalau yang menonton ni adalah nenek-nenek, alhamdulillah masih ada cucu. Ada anak murid ataupun ada anak saudara yang kecil. Sebab anak-anak kita sebenarnya, kalau saya sendiri, saya adalah guru tadika selama hampir 8 tahun. 8 tahun lah. 2012, sekarang 2020. Okey, hampir 8 tahun. Sebenarnya saya banyak belajar daripada anak-anak kecil. Anak-anak kecil, anak kita sendiri mengajar kita kalau kita nak belajar. Betul tak? Okey. Okay, so first kali mindset kita. Mindset kita tentang PKP ni. Okay, kita bercelaru. Bila diumumkan, kita tengok dari hari ke hari, pesakit semakin bertambah, kematian bertambah. Lepas tu kena sekolah ditutup, anak-anak semua kat rumah, kita pun buat kerja dari rumah. Kita pun dah, ya Allah, dah jadual kita dah tunggang terbalik dah. Kelang kabut dibuatnya kan. Okay. Tapi begitu juga anak-anak kita. Okay, kalau kita rasa itu satu benda yang baru dan kita rasa susah nak adapt, kita perlukan masa. Macam tu juga anak-anak kita pun perlukan masa. So, mindset kita sekarang adalah kita kena jadikan fasa ini, PKP ini adalah sebagai peluang. Peluang. Sebab apa saya kata peluang? Pernah terfikir tak kat fikiran kita, kita akan dapat satu nikmat yang Allah bagi 24 jam husband kita depan mata kita, ataupun yang bekerja mungkin sekejap je lah kan, dan anak-anak kita pun di depan mata kita kan. Kita tahu bahawa ni ilmu asas lah tentang susuk tubuh seseorang kan. Dalam diri kita ni ada berapa elemen? Ada 5. Kita ada spice kan, ataupun jerry kalau bahasa Melayu dia. Spice. Kita ada apa dalam diri anak-anak kita yang perlu kita penuhi? Selain pada kita selalu cakap pasal anak lapar. Sama juga dengan anak-anak saya. Lapar. Rasa baru je Umi masak kan. Pinggan pun basah lagi. Tangan Umi pun kecut lagi. Lapar. Okey. Spice ni ialah social, physical, intellectual, emotional dan spiritual anak-anak. Kelima-lima elemen ni mesti kita penuhi. Okey, bismillah. So saya masuk kepada, kita pergi kepada mindset tadi kan. Minta maaf ya, tadi ada masalah teknikal. So saya banyak lagi benda yang saya sangat excited nak kongsi dengan ibu ayah kat luar sana. So harap masuk balik, kita boleh sama-sama berkongsi. Okey. Tu mungkin Hikmah nak suruh minum air dulu kot kan. Dia dah okey, insya-Allah kita teruskan. So bila mindset kita fikir vision yang besar, kita fikir perkara yang besar yang kita nak capai, nikmat yang Allah bagi ni, kita nak ambil peluang, kita rasa nak ambil peluang tu,
Bukan kita nak lari pada masalah. Sekarang kita nak ambil peluang tu. So, penat, rasa rumah bersepah lah, rasa yang negatif-negatif tu, dia akan jadi hanya benda-benda yang kecil. Kita akan fokus kepada benda yang besar. Betul tak? Tapi kalau kita jadikan perkara kecil tu sebagai kita punya isu utama, maka fikiran kita dan bawa kepada tindakan kita tu lebih kepada benda-benda yang kecil-kecil. Betul tak? Okay. So, saya kena laju sikit sebab masa pun dah macam lama kan. Saya punya mukadimah tu lama. Tak maaf ya. Okay, so saya nak pergi kepada apa yang kita punya guru tentang pendidikan anak-anak mengikut Islam ni, Abdullah Nasir Alwan cakap. Dia kata cara pendidikan yang berkesan ialah, yang pertama sekali disebut adalah tentang mendidik melalui tauladan. Okey, sebenarnya inilah masa dia. Masanya kita nak mendidik anak melalui tauladan. Mungkin masa kita tak PKP, kita balik dah penat, kita tak sempat nak buat apa-apa. Kalau yang jenis ada aktiviti malam, keluar pula malam. Ataupun kalau ni pun sampai pukul 9, 10 macam tu dah penat kan, nak tidur. So bila fasa PKP ni kita banyak menjadi qudwah kepada anak-anak. Actually bila kita nak menjadi qudwah kepada anak-anak, kita membentuk diri kita juga. Mesti kita akan fikir, nak suruh anak bangun awal. Saya sebagai ibu, sebagai ayah mesti bangun awal. Betul tak? Sebab teori cakap apa? Mendidik melalui perbuatan adalah lebih berkesan daripada melalui kata-kata. Melalui dengar. Kita cakap, abang, solat awal waktu. Abang, tolong buat ni, tolong buat tu kan. Ini dan itu kan. Tak sama dengan kita sendiri ataupun ayah dia sendiri yang buat, dan selepas itu kita suruh dia lebih membantu. Lebih berkesan. Okay. Kalau kita tengok sirah Rasulullah sendiri pun, dan ada hadis yang kata bila ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, Rasulullah itu dia qudwah, sebaik-baik uswatun hasanah kan. Okey. Dan anak-anak, ibu bapa, kita kena sedar, walaupun kita rasa anak kita tu kecil lagi kan, terutamanya kalau ibu ayah yang anak baru seorang, anak yang kedua tu dia lambat sikit. Contohnya anak yang dah 4 tahun. So kita layan dia macam baby. Kita rasa macam alah baby comelnya 4 tahun kan. Kita pun tak maulah lagi cakap tentang benda-benda yang saya cakap tadi tu. Nak cakap pasal syurga, tak payahlah kan. Ataupun alah dia bukan tahu apa lagi, kita pun take for granted. Tak boleh. Sebab anak-anak bila 2 tahun dia dah start boleh bercakap, menyebut, dia sebenarnya sangat bijak dan cepat meniru. Anak-anak belajar melalui meniru. Perasan tak kalau anak kita pergi tadika? Pergi tadika, dia lagi senang belajar toilet train berbanding dengan ibu mengajar di rumah. Ataupun nak ajar dia makan sendiri berbanding dengan kalau kita sendiri struggle kat rumah ajar dengan dia belajar di sekolah. Elok pula boleh kan? Sebenarnya dia melihat, dia memerhati dan meniru kawan dia. Kawan saya bila nak terkencing pergi toilet, macam mana dia mula nak explore. Dia bersosial kan. So ibu ayah jangan terlepas pandang perkara ni. Anak-anak dia memerhati kita dan dia meniru sebenarnya. Ini peringatan untuk diri saya sendiri juga. Okey, yang kedua saya kena pergi laju tentang mendidik melalui adat kebiasaan. So adat kebiasaan ni apa yang dia lihat? So environment dalam rumah, bi'ah kalau dalam bahasa Arabnya kan. Bi'ah dalam rumah bagaimana? Suasana, fizikalnya dan kontennya. Bila kata suasana ni dah ada 2. Maksudnya kandungan dalam rumah tu sendiri, pengisian dalam rumah dan juga fizikalinya. Fizikalnya banyak buku ke, banyak barang kaca-kaca ke, ataupun cara sesuatunya bagaimana. Qurannya di mana? Itu fizikalnya. Ada ayat-ayat motivasi yang ditampal. Konten dia, orang dalam rumah tu bercakap. Bagaimana percakapan dalam rumah tu?
Aktiviti dia apa dalam rumah tu? Solat berjemaahnya, makan bersamanya. Itu adalah adat kebiasaan anak kita dalam rumah dan di luar juga. Okey, kalau di fasa PKP ni adalah dalam rumah kita sendirilah. Anak kita tak boleh keluar kan. So dalam rumah ni, sebab tu kita kata perjuangan bermula dari rumah. Dalam rumah ni lah yang akan membentuk karakter anak-anak kita. Okey, yang ketiga ialah nasihat. Okey, dalam mendidik ni kita kena balance. Kita kena ada nasihat juga. Dan nasihat ni kalau kita tengok dalam Quran pun banyak. Dan nasihat ni ada macam-macam. Dia ada berbentuk. Kalau kita tengok dalam metod dalam Al-Quran, dia ada berbentuk kepada kebaikan, cerita tentang kegembiraan, dan ada juga nasihat berbentuk ancaman ataupun yang menakutkan. So kita kena combinekan. Tapi yang lebih utama adalah untuk anak-anak kecil kita lebih banyak menceritakan tentang kebaikan. Jangan biasakan tipu, nanti Umi potong lidah. Kita cerita Islam tu seolah macam susah, macam negatif kan. Cerita yang baik dulu. Orang yang bercakap benar, Rasulullah cakap benar. Orang yang cakap benar macam ni. Okey. So kita banyakkan nasihat yang baik, tapi sesekali-sekala cerita juga. Macam ni akan Allah ada balasan untuk orang yang buat perbuatan macam ni. Contohnya macam dalam sirah Umi baca macam ni. Kita cakap juga. Okey, so yang keempat pula, selepas kita dah beritahulah dan suasana dalam rumah, yang ketiga nasihat, yang keempat ialah pemerhatian ataupun pantauan. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan terkejut. Saya baca juga dalam grup-grup dan juga terbacalah di fasa PKP ni, kita ada juga yang nak anak duduk diam, diberikan handphone dan ada wifi, anak-anak duduk dalam bilik sendirian. Kita kena ada perasaan risau. Bila anak kita, kalau saya lebih suka, saya akan galakkan anak-anak saya main di ruang tamu supaya sambil saya buat kerja saya nampak anak-anak. Kalau nak main atas boleh, tapi dengar suara dia orang. Kalau senyap, saya akan pergi tengok. Sebab kita kena ada perasaan tidak ragu-ragu pada anak-anak kita. Kurang percaya tu kena ada. Sebab ada kes yang anak-anak dah tertonton porno, bersembang, call kawan, bersembang benda-benda tak elok, ataupun melihat perkara na'udzubillah, benda yang tak elok. Benda tu boleh terjadi. Kita tak tahu. Boleh terjadi walaupun anak siapa pun. Dalam kita memantau pun boleh terjadi, apatah lagi kalau kita biarkan. Kita kata, bagusnya anak-anak semua diam kan dalam bilik. Jangan ada perasaan macam tu. Kena ada perasaan, ya Allah, diam, apa dia orang buat. Kena ada perasaan macam tu. Okey? Kena ada pantauan. Apa-apa sahaja yang kita buat, kita taujihkan kepada anak-anak ataupun kita arahkan pada anak, kita mesti pantau. Okay? Yang kelima, last sekali adalah hukuman. Tapi yang hukuman ni, asas yang paling utama untuk anak-anak adalah berlembut dan kasih sayang. Okay, kalau nak hukuman ni adalah jalan yang terakhir lah. Dan ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia sangat ketat. Ada 5 syarat dia. Mesti dibetulkan dulu, mesti ditegur dulu, kita mesti bagi isyarat, bangkitkan rasa bersalah pada anak tu dulu. Lepas tu kita pulaukan dia sekejap, time out ke, kita kata permintaan dia minggu ni kita stopkan, macam tu. So bila step-step tu dah kita buat, barulah boleh kepada peringkat hukuman. Dah 5 tapisan tu dulu, baru kita boleh pergi kepada hukuman. Dan hukuman ni pun ada syarat-syarat dia pula. Tak boleh menghukum ketika kita tengah marah. Kalau time marah memang sedap lah kan. Terlajak lah kita punya cubit kita tu, ataupun kita punya rotan tu. Tak boleh di kawasan, ada kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dan mesti dilaksanakan oleh ibu ayah sendiri, bukan orang lain. Ada beberapa step dia. Okay, so ini 5 perkara yang disarankan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Tauladan, adat kebiasaan, nasihat, pemerhatian dan hukuman. Okay? So saya pergi kepada part yang kedua, iaitu apa yang kita boleh buat. Okay, apa yang saya buat dengan anak-anak adalah salah satunya adalah jadual lah juga. Okay, tapi kita buat jadual ni bukannya kita nak anak kita tu macam robot. Mungkin kalau anak yang dah besar, darjah 3, 4, 5, 6, kita dah boleh minta dia buat jadual dia sendiri. Dia decide untuk diri dia. Cuma kita berikan syarat. Okey, Umi nak ada 4 perkara ni dalam jadual abang. Selain pada tu,
Ada lagi berapa jam lagi tu, abang boleh letak aktiviti abang sendiri. Dan lepas pada dia buat tu, kita berbincang balik dengan dia. Okey. Kemudian dengan jadual tu dia boleh pandulah kita sedikit kan. Dan kurangkan boleh macam remote sikit lah. Kita tak adalah setiap masa kita boleh bila nampak dia orang leka kita sekarang pukul berapa, cuba tengok jadual apa kan. Tak adalah setiap masa nak diarah-arah. Itu kelebihan bila ada jadual lah. Okey, dan kita bantu anak-anak ni untuk dia ikut jadual tersebut kan. Dan bila jadual tu dia rasa macam rasa nak ubah sikit lah, kita bagi kelonggaran tu selagi tidak melanggar kita punya syarat-syarat yang kita letak. Tak apa, okey, tak apa, faham. Sebab kita pun sebagai orang dewasa, kita ada masa malas kita pun ada masa yang kita rasa macam penat. Begitu juga anak-anak kita kan. So biar dia letak dalam sengang-sengang jadual dia tu aktiviti fizikal, ada juga dia bermain, ada juga entertainment untuk dia lah kan. Tapi dengan pantauan. Okey. Yang kedua adalah cuba kita tengok saya rasa satu nikmat yang kita perlu syukuri, wahai ibu-ibu dan ayah-ayah, di fasa PKP ni adalah kita dapat solat berjemaah 5 waktu. Betul tak? Kalau hari biasa, kalau bukan di luar PKP, kita dapat solat dengan anak-anak kita mungkin subuh, maghrib dan isyak sahaja kan. Ataupun maghrib dan isyak sahaja. Tapi di fasa PKP ni kita dapat bersolat berjemaah dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Dan semasa solat berjemaah ni, kita dapat menyentuh hati anak-anak sebenarnya, sebab kita balik kepada fitrah. So selepas solat tu akan kita bersalam-salaman, kita akan peluk cium, betul tak? So dari segi sentuhan tu, dalam solat berjemaah, selepas solat berjemaah tu berdoa bersama-sama, mengaminkan. Kalau kita nak nasihat apa-apa pun, sebenarnya selepas solat adalah masa yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya paling rasa nikmat yang besar adalah kita diberi peluang di fasa PKP ni untuk mendengar apa yang anak kita nak luahkan. Kita dapat menyentuh dia orang, sentuhan-sentuhan, dapat memujuk anak-anak tanpa rushing kan. Selalu kalau hari biasa kita sangat rushing, macam anak nak cakap apa pun macam okey macam tu je. Tapi ni kita boleh mendalami, explore apa perasaan anak kita kan. Okey, antara lain lagi kita boleh kita mungkin tuan-tuan dan perempuan pun dah buat, iaitu baca Al-Quran bersama kan. Kita baca Al-Quran bersama. Minggu pertama dia akan susah pada permulaannya, tetapi percayalah ibu-ibu, saya dah buat. Permulaan saya nak wujudkan suasana dalam rumah selepas maghrib. Apa juga terjadi lepas maghrib mesti baca Quran. Minggu pertama memang susah, minggu kedua memang susah. Hampir sebulan, anak-anak sendiri dah jadi macam rutin dia. Dia akan ambil Quran, dia pula Umi, jom baca Quran. Kita baca bersama-sama dengan anak-anak kita. Itulah hiburan kita sebenarnya kan. Hiburan kita sebagai ibu, ya ayah adalah membaca Al-Quran bersama. Okey. Yang ketiga, saya sebagai ibu dan tuan-tuan ibu-ibu kat luar sana, kita banyak juga masa kita dihabiskan di dapur, betul tak, untuk memasak di masa PKP ni. So saya suka sebenarnya bila di dapur, kita banyak kali kan, kalau saya satu hari tiga kali masak kan. Contohnya lah. Sarapan pagi saya akan panggil seorang anak. So anak ni akan jadi asisten saya. Dan kita sangat sebab sebagai seorang perempuan wanita, saya rasa dapur tu dia punya tempat yang menggembirakan hati dia. Kalau saya lah, wallahualam orang lain. So dia sangat tenang kat situ dan dia boleh berkomunikasi dengan anak dekat situ. Boleh sembang pasal tadi abang rasa macam mana, tadi abang buat apa, kakak kalau kat sekolah siapa kawan baik kakak. Benda-benda yang mungkin sebelum ni kita tak sempat nak korek anak-anak. Kita boleh sembang. Dia pun akan keluar rahsia-rahsia dia, perkongsian-perkongsian dia masa kita masak. Di samping dia explore lah, ni apa, kenapa kena letak ni semua kan. So jangan rasa masuk dapur tu satu benda yang stres, tapi kita jadikan dia tempat untuk 2 in 1, mungkin 3 in 1 pun. Di samping kita pun boleh menghiburkan diri kita sendiri dan anak tu sendiri juga.
macam anak saya masa mula anak saya lelaki, ada yang lelaki, seorang ni yang lelaki, bila dia masuk dapur, saya rasa saya lantik dia sebagai chef. Saya kata Amir jadi chef hari ni. Umi tolong je, tapi padahal sebenarnya saya lah yang ketua, saya yang chefnya. Tapi saya nak bagi dia rasa tanggungjawab tu, bagi dia rasa seronok. Okey, kita pun bagi arahan dia masak. Lepas tu dia jamulah pada adik-adik dia, keluarga, abang dia dan abi dia kan. So kita pun announce, okey hari ni Amir yang masak, sedap tak? Ya, lepas tu adik-beradik yang cakap sedap. So apa perasaan anak tu? Apa perasaan Amir? Seronoknya aku pandai masak. Dia pun teruja, Umi tak sangka lah Amir pandai masak. Kita pun lah hati, Umi yang masak sebenarnya kan, dia yang tolong. Cuma bila kita appreciate anak macam tu secara tak langsung, sebenarnya kita menaikkan confidence level anak kita. Kita memberi skill anak kita banyak. Sebenarnya aktiviti dalam rumah ni dia menyentuh banyak skill anak kita, independent skill dan pelbagai kendiri dia yang kita tak nampak, tapi sebenarnya terkesan kepada pendidikan anak kita. Okey. So antara lain ialah makan bersama. Satu lagi nikmat yang saya rasa Masya Allah, makan bersama ni memang perkara yang susah di zaman kita sekarang. Kan, kita nak duduk sama-sama, baca doa sama-sama sebab masing-masing ada hal masing-masing. Tetapi di fasa PKP ni kita dapat duduk, baca doa bersama, tolong hidang makanan bersama. Dan kat situ suasana dia tu Masya Allah, kita rasa macam nikmat apa ni yang Allah bagi kan. Subhanallah. So boleh mengeratkan hubungan anak dan juga pasangan kita juga dan ahli keluarga kita. Okay. Dan satu lagi pasal memasak ni, kalau kita tengok kan, memasak, sebab saya ibu kan, tengok macam mana kisah Fatimah, dia mengadu kepada Rasulullah kan. Dia kata dia penat. Apa yang dia buat? Dia berzikir. So sebenarnya kita membasuh, kadang-kadang pinggan bertimbun kan, macam saya anak ramai, tapi itulah peluang untuk saya berzikir sebenarnya. Itulah peluang untuk saya berzikir dalam hati saya. Dan ketika saya nak membasuh bahan-bahan untuk masak, itulah masa saya berdoa untuk anak-anak saya. Sebab dekat dapur tu dah tempat yang paling tenang untuk saya. Saya macam me time lah untuk saya. Walaupun ada dah juga macam sound ada pelakon-pelakon tambahan, anak-anak kecil menarik baju kan. Saya ada 3 orang. Okey, minta maaf sekali lagi. Ini petanda suruh saya berhenti lah ni. Okey, saya minta masa kecemasan 10 minit lagi untuk saya kongsikan tips. Okey, tips untuk kita still ceria dan juga stabil emosi sebagai ibu. Ialah komunikasi kita dengan pasangan. Dengan pasangan kita lah. So kena kerja macam dalam satu tim. Okey, berpakat. Kalau orang tua kata, kita pakat dengan suami kita. Okey, sebab apa? Suami kita adalah talian hayat kita. Kalau saya sendiri pun, kalau saya penat, suami saya adalah talian hayat saya. Kan? Saya akan bagi tahu, Umi penat, Abi boleh take over anak sekejap tak? 10 minutes. Nanti saya akan turun dengan ceria. Saya akan keluar balik dengan ceria. Okey? So, komunikasi dengan pasangan sangat penting. Kena belajarlah. Sebab setiap pasangan lain cara berkomunikasi dia. So, tuan-tuan dan perempuan dan kita sebagai isteri dan ibu kena sentiasa mempertingkatkan ilmu-ilmu komunikasi dengan pasangan. So, okey, komunikasi dengan pasangan. Kita selalu juga go through anak kita sorang-sorang dengan pasangan kita. Plan, improve, replan. Okey? Selalu buat benda tu. Tak boleh rigid. Okey, anak kita Salsabila macam ni. So, kat mana yang kita nak perbaiki? Apa perlu lagi kita buat? Yang kita buat hari tu sebenarnya tak sesuai dengan dia. Dia dah nak masuk umur remaja. Dia dah tak boleh dimarah macam tu. Tak boleh ditegur macam tu. Dia segan. So, kita kena selalu bincang dengan talian hayat kita, suami kita. Macam mana kita nak plan, improve dan replan semula supaya apa yang kita buat menjadi, okey, untuk memastikan kemejadian anak-anak kita. Anak-anak kita adalah permata hati kita kan. Okey. Yang kedua, amalkan bermaafan, ucap terima kasih. Nampak simple, tapi buatlah tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah akan rasa nikmat dia. Kita buat daripada kita dengan pasangan dulu.
Even dia buat benda kecil, kita kata, Abi tolong ambilkan buku Umi sekejap, sebab mungkin anak tengah atas riba kita, dia bagi, cakap terima kasih, ucap, bagi anak dengar. Dan anak-anak suatu hari puan akan perasan, ibu-ibu akan perasan, dia bersembang dengan adik-beradik dia, dan adik-beradik dia contohnya bagikan dia biskut, dia cakap terima kasih. Itu meniru namanya. Dan juga minta maaf. Jangan kita rasa kita jangan susah untuk minta maaf. Sama ada pada pasangan kita atau anak kita sendiri. Cakap terima kasih, minta maaf. Biarlah kita rasa malu macam mana pun, apa jua perasaan kita amalkan. Kita akan rasa nikmat tu kemudian. Saya ada baca satu buku ni, sangat menarik. Dia cakap apa? Ibu wanita, kita mengalah untuk menang. Fikirkan malam ni sebelum tidur, ingat ayat saya, mengalah untuk menang. Sebenarnya orang yang mengalah sebenarnya dia menang. Menang tu bila kita akan rasa. Kita buat dulu. Okey? Yang kedua, yang ketiga kan. Yang ketiga, kalau kita rasa letih, kita rasa penat, kita rasa pening kepala, itu biasa. Saya sendiri pun ada masa-masa yang rasa macam tu. So it's okay. Jangan kita rasa macam aku ni ibu tak berguna, apa macam ni. Jangan salahkan diri. Itu biasa dan kita perlu ambil masa. Kalau perlu rehat sekejap. Okay. Saya sendiri, kalau pengalaman saya pernah rasa macam Abi rasa macam nak makan seorang-seorang kan. Saya sangat susah nak dapat makan seorang-seorang. Kalau saya pegang, walaupun saya dah kenyang kan anak, saya pegang pinggan, semua datang lagi macam lapar tak makan lagi kan. Saya macam, okay, saya nak masuk bilik, saya macam nak buat air kopi dan saya nak cicah biskut seorang-seorang dalam bilik. Tapi sekejap je. Anak-anak ni macam ada bau tau. Dia akan cari. Tapi dapat sekejap pun okey. Dan lepas pada tu kita macam nak tergelak pula kan. Tak apalah. Janji kita happy kan. Kita refresh diri kita dengan apa cara yang kita rasa boleh lah. Contohnya rasa nak makan coklat ni seorang-seorang. Bukannya kita penting diri. Sebelum ni memang kita selalu kongsi dengan anak-anak. Tapi kali ni kita makan seorang. Husband saya sendiri pun kadang-kadang dia beli something yang macam, Umi jangan bagi dekat anak-anak. Ni memang untuk Umi sampai paksa. Sebab saya memang jenis macam tak sampai hati untuk anak-anak kan. Okey. Yang keempat, doa dan zikir. Amalkanlah kan. Kalau tak perlu masa khusus, buat je. Masa kita penat nak sapu ke, nak mop ke, nak basuh pinggan ke, zikir. Kan. Yang kelima, create happiness dalam rumah. Sebab ibu-ibu, kita adalah pencetus suasana dalam rumah kita. Percayalah. Percayalah. Kalau kita ceria, ibu ceria, satu rumah akan ceria. Betul tak? So kita create masa santai bersama. Contohnya macam saya suka, kalau saya penat sangat, jom anak-anak kita nasyid. Saya pun nasyid sekali. Buat gaya-gaya semua kan. Kita nasyid. Ataupun jom anak-anak main, kita jadi tukang sorak. Tak apa, kita jadi tukang sorak. Bagus, seronok. Dan kita punya hormon kegembiraan tu akan keluar. Itu cara dia. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, yang ni yang paling penting, ibu-ibu, wanita di luar sana, utamakan kesihatan diri. Macam mana pun kita nak jalankan tanggungjawab kita yang banyak tu, yang tak pernah sudah kan, utamakan kesihatan diri, kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita. Spiritual memanglah kan, spiritual memanglah mental. So mental kita dengan fizikal kita kena ada portion juga. Macam mana keadaan sekalipun, kita yang dapat menilai diri kita bila kita dah rasa satu tahap macam, saya kena minta bantuan daripada pasangan saya. So berterus terang cakap, sebab dia lah orang yang paling dekat dengan kita. Kita cakap, kalau anak dah besar sikit, kita kongsikan, kata, Umi penat sangat hari ni, Umi nak duduk 10 minit dalam bilik. Sekejap je Umi nak rehat. Sebenarnya duduk dalam bilik tu pun duduk fikir-fikir pasal dia orang juga. Tapi dia lain sikit suasana dia kan. Okay. So jaga diri. Tahu limit diri masing-masing. Kita sendiri yang tahu limit diri kita. Dan kita raihkan diri kita. Okay. Wallahu alam. Sebab masa pun saya dah dihin-hin
Masa pun dah habis. Wallahualam, banyak perkongsian saya nak kongsi, tapi masa terhad. Wallahualam, semoga yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk tu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dan mengambil masa lebih sikit. So insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di lain siri, dan teruskanlah bersama dengan siri-siri ceramah yang akan datang daripada penceramah yang lebih hebat lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.